Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan juga penonton-penonton siaran ini. Pertama-tamanya saya mengucapkan memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tamanya saya memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya bersiaran bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan di Tazkirah Zuhur Anjuran Ikmal, iaitu Persatuan Alumni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu dan Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan sebelum itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ikmal kerana telah memberi peluang kepada saya sama-sama untuk berkongsi tajuk saya pada hari ini, dan juga saya ucapkan tahniah kepada Ikmal kerana berjaya menganjurkan atau menjalankan aktiviti yang pada saya, pada hemat saya amat bermakna dan amat bermanfaat, bukan hanya kepada ahli-ahli Ikmal, bukan hanya kepada untuk dia dipersembahkan kepada adik-adik kita di Semak Labu, tetapi juga ianya boleh memberi manfaat kepada kaum muslimin dan muslimat di Malaysia ini, di mana yang boleh bersiaran pada hari ini. InsyaAllah kita sampaikanlah apa yang kita kongsikan pada hari ini, insyaAllah. Dan pada hari ini saya akan berkongsikan satu tajuk mutakhir yang sedang kita jalani sekarang ini. Dan tajuk saya pada hari ini adalah mudarat besar versus mudarat kecil, neraca di kala PKP. Jadi mudarat besar versus mudarat kecil itu, kalau dalam itu adalah dalam panggilan undang-undangnya, istilah undang-undang versus, iaitu mudarat kecil melawan mudarat besar, ataupun ada pertembungan di antara mudarat besar dan mudarat kecil. Jadi dalam situasi sekarang ini kita dalam keadaan menghadapi satu pandemik, iaitu COVID-19, di mana penularannya begitu cepat, pantas, dan pakar-pakar perubatan telah menyatakan dan memberikan beberapa garis panduan bagaimana untuk menyekat atau menghentikan penularan itu. Dan pandemik ini adalah satu mudarat yang amat besar, dan kerana apabila seseorang itu dijangkiti dengan virus ini, ianya boleh mendatangkan maut, boleh mendatangkan kematian terhadap sesiapa yang menghidapinya jika tidak dirawat dengan segera terhadap pesakit-pesakit tersebut. Tapi alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dijauhkan daripada jangkitan dan daripada virus yang kita tak nampak ini. Berbalik kepada tajuk pada hari ini, kita pada hari ini telah pun keluar daripada normal biasa kehidupan kita. Kalau macam pekerja-pekerja di pejabat, biasa pukul 6 kita dah keluar, dah bersedia untuk solat subuh, kemudian kita keluar untuk bekerja. Begitu juga dengan adik-adik kita, pukul 6, pukul 6.30 dah bangun, kita bersedia untuk pergi ke sekolah dan berjumpa dengan guru-guru, dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ini perkara tersebut telah kita tangguhkan untuk dilaksanakan. Jadi ini adalah disebabkan satu perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu perintah
kawalan pergerakan bermula daripada 18 hari bulan lagi tu, 18 bulan Mac. Jadi tidak dinafikanlah perintah kawalan pergerakan ini telah memberikan impak kepada kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan seharian, bukan hanya pekerjaan, tetapi juga meliputi kepada ibadah. Kita dah beberapa minggu dah tak dapat melakukan solat Jumaat di masjid ataupun di surau yang diiktiraf sebagai surau Jumaat. Begitu juga dengan bermula daripada 2 malam yang lepas, kita juga tidak dapat menunaikan solat tarawih bersama-sama dengan jemaah kita di masjid ataupun di surau. Itu merupakan satu impak ataupun kesan kepada PKP ini. Namun begitu, kita sebagaimana yang dituntut oleh Islam, kita perlu husnuzan, bersangka baik dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Jadi mungkin insyaAllah mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kalau dalam 2-3 hari ini kita tengok malam, kalau mana ketua keluarga yang tak pernah mengimamkan ataupun memimpin solat tarawih bersama dengan keluarga, mereka dah mula memimpin keluarga mereka menjadi imam di solat tarawih pada malamnya, pada malam-malam dah 2 malam dah ni, saya percaya. Jadi kenapa perintah itu perlu kita ikuti? Kerana ianya adalah ia bertujuan untuk mengelakkan satu mudarat yang lebih besar, iaitu penularan wabak COVID-19 itu. Dan kalau kalau dilihat kepada nasihat atau arahan yang diberi, social distancing kena dipatuhi, cucian tangan, stay at home, itu perlu dipatuhi untuk menyekat ataupun mengekang penularan wabak itu. Dalam kaedah fiqh, ada dinyatakan bahawa apabila bertembung 2 mafsadah, iaitu mudarat yang besar dan mudarat yang kecil, maka ditolak mudarat yang paling besar itu dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Itu iza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Maksudnya adalah apabila bertembung 2 mafsadah, maka ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang paling ringan. Jadi apabila kita keluar daripada normal biasa kehidupan kita sebelum ini, solat Jumaat di bawah perintah kawalan pergerakan itu tidak boleh dilakukan, maka ianya adalah untuk maslahah ummah itu. Ia untuk maslahah masyarakat, untuk maslahah rakyat. Jadi PKP ini kalau kita lihat, ianya bukanlah diperintahkan dengan sewenang-wenangnya. Ianya diperintahkan setelah mengambil pendapat musyawarah di antara Majlis Keselamatan Negara, Kabinet, menteri-menteri, ulama dan juga profesor-profesor daripada universiti. Maka perintah itu telah dikeluarkan dengan beberapa garis panduan yang perlu diikuti, yang telah diberikan dan perlu diikuti oleh rakyat Malaysia. Jadi ada juga di dalam kaedah-kaedah hukum, iaitu di mana ada hukum harus yang boleh berubah kepada hukum yang lain. Umpamanya dulu kita harus untuk kita pergi ke luar negara untuk melihat negara yang lain, untuk itu contoh kalau pergi ke luar negara. Kalau bekerja itu adalah harus juga. Jadi apabila berlakunya pandemik begini, berlakunya sekatan untuk penularan itu, maka perkara itu telah menjadi tidak boleh dilakukan.
dia boleh menjadi makruh dan boleh sampai menjadi haram jika dilakukan. Itu ada juga kaedah fiqh. Dia berubah dan bergantung kepada keadaan di mana tempat tersebut. Jadi bukanlah menjadi satu perkara yang luar biasa apabila perintah kawalan pergerakan ini dikenakan, kita terhad untuk menjalankan aktiviti yang sebelum ini kita jalankan. Kita jalankan sebagai normal biasa kehidupan kita. Baik. Jadi begitu juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengambil tindakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya yang bermaksud, wahai Aisyah, jika aku tidak mengambil kira keadaan kaummu yang masih baharu menganut Islam, nescaya Kaabah sudah aku runtuhkan dan bina daripadanya 2 pintu, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Itu bermaksud sekiranya ada perubahan dibuat secara drastik, maka pada masa itu mungkin penerimaan terhadap Islam itu akan menjadi terencat. Maka Rasulullah SAW telah mengambil langkah untuk mengambil langkah yang mengenepikan mudarat yang besar tetapi mengambil mudarat yang kecil. Begitu juga di dalam sejarah Islam semasa pemerintahan Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia Sayyidina Umar antara sahabat yang paling banyak mengaplikasikan siasat syariah yang sebegini dalam urusan kehakiman dan pemerintahan pada zaman beliau. Jadi kalau kita baca sirah, kalau kita baca sejarah-sejarah Amirul Mukminin, banyak mereka menggunakan ijtihad atau menggunakan pendapat mereka dalam menjalankan pentadbiran. Jadi secara ringkasnya, apa yang dijalankan atau apa yang dikenakan oleh kerajaan ini adalah oleh pemerintah ini terhadap rakyatnya hendaklah berasaskan kepada maslahah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, jangan jangan takut, kan fikirkan alah ini sekarang kalau ikut ni kan tak dapat buat gini, tak dapat buat itu. Kita ketepikan dulu. Kita ketepikan. Ini bukan bermaksud dengan perintah ini apa yang boleh kita lakukan dulu terhenti, tidak. Ia cuma ditangguhkan. Selesai wabak ini, kita Kementerian Kesihatan telah mengisytiharkan bahawa kita bebas ataupun kurang ancaman itu, nanti boleh teruskan dengan aktiviti sebelum ini, tidak jadi masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah berkaitan dengan pertumbungan antara pertumbungan antara mudarat yang kecil dan mudarat yang besar. Tidak mengapa Islam memberi kelonggaran dengan mengambil mudarat yang kecil untuk mengelakkan mudarat yang besar. InsyaAllah kita dilindungi dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya berakhir, saya juga ingin memberi menyentuh sedikit tentang PKP itu. Apakah PKP ini dan apakah kesan sekiranya PKP ini dilanggar oleh seseorang individu itu. Jadi kalau kita lihat kepada perintah itu, ianya bukan dikeluarkan dengan maksud saya bukan dengan sewenang-wenangnya tanpa asas undang-undang, ianya telah pun dikeluarkan mengikut pada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga di bawah Akta Polis 1967. Jadi sumber kuasa kepada perintah itu adalah jelas dan perintah itu perlu diikuti dan perlu dilaksanakan dengan tegas. Jangan melanggar perintah tersebut
kerana sekiranya ada pelanggaran terhadap perintah tersebut, peraturan seseorang itu boleh didapati bersalah di bawah peraturan 3 dalam kurungan 1 peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit tahun 2020, di mana jika sabit kesalahan boleh dipenjara 6 bulan, 6 bulan penjara atau denda maksimum RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Tu kena dengar, kena ingat. Ada hukuman denda dan ada hukuman penjara. Kita dengar RM1,000 tu, RM1,000 tu dalam waktu PKP ni boleh survive dalam 2 minggu ke sebulan tu. Boleh sara keluarga dalam seminggu, dalam 1 bulan. Ini pula kan satu keluarga kena, sebelum ini mengikut pada laporan media mengatakan ada berapa 6 orang dalam satu keluarga telah pun didapati bersalah dan didenda RM1,000, dah RM6,000. Patut RM6,000 tu dah boleh dibuat perbelanjaan untuk keluarga, tapi sekarang ni dah apa kita kata apa, nasi telah menjadi bubur, kerugian. Dan juga akta yang boleh undang-undang yang boleh dikenakan terhadap pelanggaran kepada PKP ini adalah kanun keseksaan. Ini apabila seseorang itu menghalang pengkhidmat awam, iaitu anggota polis, anggota tentera, pasukan perubatan dan kesihatan untuk menjalankan fungsinya. Sekiranya halangan itu dalam pelbagai cara. Ada yang mengelak, ada yang lari, ada yang memaki hamun petugas-petugas. Pada saya itu satu perkara yang tidak boleh kompromi, tidak boleh dikompromi. Jadi maksudnya di sini apa-apa yang perintah yang dikenakan perlu diikuti, dan sekiranya tidak, ada hukuman di bawah kanun keseksaan. Sekiranya menghalang pengkhidmat awam menjalankan fungsinya, boleh apabila sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara 2 tahun sehingga boleh sampai 2 tahun, dan juga maksimum denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi kena ingat itu. Sekiranya seseorang itu kaki tangan kerajaan, sekiranya ada sabitan di mahkamah, dah kena buang kerja. Habis PKP habis, kerjanya pun habis. Itu kena semua kena ingat. Begitu juga dalam keadaan PKP ni macam-macam penularan berita dalam media sosial, sehingga banyak adanya kempen kata elakkan daripada menyebarkan berita-berita palsu. Itu pun boleh dikenakan di bawah Akta Suruhanjaya Multimedia. Di bawah Seksyen 233, sekiranya perkara itu dilakukan dengan bertujuan untuk menyampaikan berita palsu, untuk menyampaikan berita-berita yang jelik, maka seseorang itu boleh dituduh di bawah Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jadi jika sabit kesalahan, seseorang itu boleh didenda maksimum RM50,000 dan penjara 1 tahun atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Maka inilah dia undang-undang ataupun perintah PKP yang dikeluarkan. Kalau siapa melanggar, maka itulah undang-undang yang boleh dikenakan. Jadi itu saja, saya rasa itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah jika di lain masa ada rezeki panjang umur, kita boleh berjumpa lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ikmal. Saya cadangkan supaya tazkirah zuhur kita ini compilekan menjadi kompilasi dan boleh kita edarkan untuk ditonton dan didengar oleh siapa yang tidak berpeluang untuk mendengar pada hari ini. Dan saya juga menyeru kepada rakan-rakan Ikmal yang lain, ramai yang berkebolehan, ramai yang punya ilmu yang tinggi. Semua ni adalah hasil tarbiyah guru-guru kita di sekolah dulu. InsyaAllah
rakan-rakan yang lain kalau boleh kita sama-samalah uh, apa bila ada aktiviti yang sebegini kita sama-sama uh, join dan sama-sama sertai. Ini adalah satu tuntutan juga dalam Islam untuk kita menyampaikan apa yang kita tahu untuk manfaat manusia sejagat, insya-Allah. Jadi dengan itu saya sudahi tazkirah saya pada hari ini. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat lakukan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.